Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang dimuliakan Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para immah di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah SWT dapat meneruskan pengajian ini, yang mana insya-Allah kita pada hari ini berada pada muka surat 85, tuan-tuan dan puan-puan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Mari kita mulakan ini suatu fasal. Ini suatu fasal, muka surat 85 memulai tentang, iaitu suatu fasal pada menyatakan jalan memasukkan kepada petunjuk di dalam i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Jadi menerangkan tentang jalan nak masuk dalam petunjuk ahli sunnah wal jamaah. Ini penting. Kerana apa? Kerana kita dah bahas perbahasan tentang akidah yang di awal, dan sekarang kita nak masuk dalam iaitu definisi lah basically. Definisi dan cara macam mana nak mengajak anak-anak kita kepada jalan i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Okey. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu taala telah berkata, ketahui olehmu, ni'lam, ketahui olehmu, bahawasanya kanak-kanak itu pada permulaan kejadiannya itu menerima bagi i'tiqad yang benar dengan tiada berkehendak kepada dalil dan burhan. Jadi yalah, kita waktu kecil ni tak ada nak tahu dalil. Kecil-kecil, mama ke papa ke abi ke umi ke, apa dalil Allah wujud? Tak ada. Mak bapak kita bagi tahu Allah wujud, itu kita iman, kita percaya. Nabi Muhammad SAW pesuruh Allah, kita beriman. Ini adalah fitrah. Fitrah. Jadi manusia memang seperti itu. Yuladu ala fitrah. Fitrahnya di sisi mengenal dan menerima atau beriman dengan wujudnya Tuhan yang mencipta. Yang kedua, fitrah bahawa kita dalam waktu kecil lebih kepada sami'na wa ata'na, dengar dan kita pegang. Maka seyogianya kita ajari kanak-kanak itu akan i'tikad yang tersebut dalam bab ini, iaitu yang hamba terjemahkan daripada akidah Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, hingga menghafazkan kanak-kanak itu akan dia, dan sentiasa kita suruh akan dia mengulang-ulangi akan dia hingga faham ia akan dia, kemudian daripada itu sedikit demi sedikit hingga tetap i'tikadnya itu di dalam hatinya. Jadi sebab itu sebaiknya yang kecil-kecil ni kita suruhlah dia hafal sifat 20 contohnya. Hafal akidah yang diajarkan oleh Imam Ghazali ini. Sebab dia yang penting i'tikad pada waktu itu. Jadi dia belum nak bahas dalil wujud Allah apa tak, sebab dia masih bunyan, masih kecil. Masih terlalu muda, terlalu kecil. Jadi inilah waktunya ketika otak mereka ini seperti sponge, yakni seperti sponge, kan? Meresap semuanya. Inilah waktunya diberikan, disuruh untuk dihafalkan segala perkara tersebut. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Disuruh, diajarkan mereka untuk menghafal. Jadi kita suruh anak-anak kita untuk menghafal. Jadi sebab itu sifat 20 tu bahagian dia inilah. Kan kita suruh dia hafal macam lagu Raihan. Allahu wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihil wahdaniyah
qudrah iradah ilmun hayat sama' basar kalamun qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Jadi kalau waktu kecil dulu tak dengar lagu Raihan ni, kita susah nak hafal lah. Jadi berkat dengan dia, tafaul dengan usaha dia, alhamdulillah kita menghafal sifat 20. Ini sedikit sebanyak telah menguatkan iman kita untuk kuat dan mengenal Allah SWT. Tak mudah ditipu oleh golongan-golongan daripada ajaran atau agama yang luar. Agama-agama lain untuk mempengaruhi kita atau pemikiran-pemikiran atheism yang tidak percaya akan Tuhan misalnya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini. Tu waktu kecil seperti itu cara didik. So kita kena didik anak-anak kita, cucu kita, cicit-cicit kita. Ataupun contoh dia lain adalah Asma'ul Husna. Al-Asma' al-Husna. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Haiminul Azizul Jabbar Al-Muttakabirul Khaliqul Bari'ul Musawwir ila akhirih. Jadi dihafalkan, dibaca lepas subuh contoh dia. Weekend, jamaah, lalu diajarkan, ditalkinkan. Ditalkin itu dilatihkan. Anak-anak kita menghafal Asma'ul Husna. Di dalam hadis sahih Muslim kalau tak salah. Tapi hadis yang sahih iaitu man ahsa, barang siapa yang menghafal Asma'ul Husna, insya-Allah dakhalal jannah, akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini. Sebab itu di sekolah-sekolah, di mahad-mahad di Malaysia, wajib hafal Asma'ul Husna. Kita ajak anak-anak kita untuk menghafal perkara tersebut menjadi benteng akidah kepada mereka semua. Ini yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Ini yang diajarkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Albani. Ini yang diajarkan di masyarakat umat Islam zaman dulu. Sejak kecil dimasukkan di dalam akidah mereka, resap dalam hati mereka bahawa Allah wujud, qidam, baqa, sifat 20 dan juga al-asmaul husna seluruhnya. Lengkap. Belum lagi sifat wajib Rasul, sifat mustahil Rasul, sifat harus Rasul, sifat harus Allah. Okey. Dan demikian itu tiada berkehendak kepada dalil dan burhan. Jadi waktu kecil, diorang tak perlu dalil dan burhan. Sebab waktu masa kecil adalah waktu untuk menghafal sebanyak-banyak. Dia lekat dalam darah daging mereka. Ini hafal. Sebab itu kalau kita rujuk kitab Muqaddimat Imam Ibn Khaldun. Muqaddimah Imam Ibn Khaldun. Jadi Imam Ibn Khaldun ni dia ada karang kitab. Dia lebih kepada kita panggil suatu kajian tentang kemanusiaan, tentang society, masyarakat, tamadun. So Al-Imam Ibn Khaldun dia menceritakan bahawa ulama Maghribi atau orang Maghribi mereka ada keistimewaan yang berbeza dengan orang-orang yang ada di Masyariqah, di Masyriq, iaitu di timur. Kalau di timur, mereka ini akan mengaji seiring sambil menghafal Quran dan lain-lain. Seperti kita di Malaysia lah. Akan tapi kalau di Maghribi itu berbeza. Di mana mereka ini menghafal menghafal Al-Quran sejak kecil. Dia mula dengan menghafal Al-Quran. Setelah itu, setelah hafal Al-Quran, barulah mengaji ilmu-ilmu yang lain. Itu cara dia. Jadi hafal Quran dulu, barulah mengaji ilmu-ilmu yang lain. Sebab itu orang Maghribi, mereka kebanyakan mereka hafal Quran, terutama yang lelaki lah. Kebanyakan mereka hafal Quran dulu.
Jadi nak masuk mana-mana hafal Quran dulu baru. Ini beza dengan kita orang Melayu. Tapi yelah kita faham, itu bukan bahasa kita. Bukan bahasa kita. Tapi kalau ini yang kita amalkan, insya-Allah umat Islam di Malaysia ini tambah kuat, insya-Allah. Dan demikian itu tiada berkehendak kepada dalil dan burhan. Dan jangan kita ajari kanak-kanak akan ilmu usuluddin, yakni ilmu etikad yang membanyakkan akan perkataan dalil dan burhan. Jangan. Dia kata dia ajar ini. Daripada soal dan jawab seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang yang di bawah angin. Yang tiada mengambil daripada guru yang baik. Jadi justru dia nasihatkan kita jangan lebih banyak. Jadi menyebabkan apa? Jadi tak hafal akidah, tidak memiliki akidah yang mantap, tapi lebih banyak kepada perdebatan tanpa bertujuan atau niat untuk mencari kebenaran. Takut dia seperti itu. Wallahu a'lam. Yang tiada mengambil daripada guru yang baik. Melainkan jikalau sangat hajat kepadanya seperti ia syak akan intikadnya itu dan tiada hilang syaknya itu melainkan dengan belajar dalil dan burhan. Jadi untuk yang awal-awal ni kanak-kanak lah. Ni konteks dia kanak-kanak. Kalau dah besar itu perbahasan lain. Jadi kalau orang dah dewasa dari universiti, perbincangan akademik, perlu kepada perbahasan. Itu bab lain. Itu bab lain. Itu terutama di kalangan akademik, ahli akademik, dia perlu kepada perbahasan dalil kerana kekuatan dalil itu sangat-sangat perbahasan dalil dan kekuatan dalil itu sangat-sangat dianggap penting. Tapi kepada kanak-kanak tidak. Jadi mereka lebih kepada hafazan. Kecuali bila dalam keadaan dah berhajat kepada dalil untuk memastikan budak tersebut, orang tersebut memiliki akidah yang benar. Untuk hilangkan syak. Jadi ada syak dalam etikad dia. So kena buktikan lah. Ibarat dia budak baru balik, dia mungkin besar di luar negara. So umur 10 tahun ke 8 tahun ke, tanya, why do you believe in God? Macam tu dia tanya why. Dia nak tahu. So kita kena explain. And if you don't believe in God, so who created you? Who created this world? Siapa yang ciptakan alam ini? Kita bahas untuk menghilangkan syak tersebut. Ini yang disebut di dalam kitab ini, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Melainkan dengan belajar dalil dan burhan atau sangat berkehendak menolakkan itikad orang bid'ah, atau tujuan dia adalah untuk menolak itikad orang bid'ah. Menolak itikad orang bid'ah. Nak rod mukhalif, rod orang yang sesat contoh dia. Maka ketika itu diharuskan belajar ilmu itikad dengan dalil dan burhan. Maka dalam kes ini terpaksa masuk ilmu kalam. Biasanya yang dah besar lah, dah dewasa, maka dia perlu kepada perbahasan ini. Dalil dan burhan. Tetapi sekira-kira hajatnya itu dan jangan membanyakkan. Jadi yang diperlukan sekira-kira hajatnya itu. Jadi apa yang dicukupkan, itu. Tapi jangan membanyakkan perkataan yang lebih daripada hajat itu. Kerana membanyakkan yang demikian itu tiada dituntut bagi orang yang menjalani jalan kepada Allah Ta'ala. Jadi kita ingat perdebatan antara Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Al-Imam Haris Al-Muhasibi. Jadi Al-Haris Al-Muhasibi ini guru kepada Imam Junaid. Imam Junaid. Ini orang sufi hebat. Al-Haris Muhasibi ini melawan golongan Mu'tazilah memakai hujah-hujah ilmu kalam. Jauhar, Arad, lawan balik. Imam Ahmad marah kepada Haris Muhasibi. Dia kata kepada Haris Muhasibi, engkau buat apa nak lawan golongan Mu'tazilah? Kau pakai istilah-istilah mereka hanya akan mengenalkan, mempromosi golongan Mu'tazilah. So tak betul, tak boleh. Ini bid'ah langsung. Iktilak tak boleh, buka buku mereka tak boleh, guna hujah mereka tak boleh, semua tak boleh. Dia jawab macam tu. So Abu Haris Muhasibi berpendapat tak macam tu. Kalau kita guna hujah mereka sendiri untuk mematahkan akidah mereka,
lebih mudah mereka itu jatuh. Itu pandangan mereka. Pandangan Haris Muhasibi. Jadi bukan perdebatan antara Ahmad bin Hanbal dengan Haris Muhasibi itu berarti menunjukkan bahawa Haris Muhasibi ini adalah golongan tasawuf sufi dan Ahmad bin Hanbal ini muhaddis, maka ahlu hadis ini menolak golongan sufi. Bukan seperti itu. Ini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Walaupun dari sisi seorang Imam Ahmad bin Hanbal itu seorang yang memang ada kepakaran dalam ilmu hadis, kan? Dan Haris Al-Muhasibi ini juga seorang sufi, tapi ingat Ahmad bin Hanbal juga memiliki sisi sufi dia, iaitu dia mengarang kitab Az-Zuhud. Kitab Az-Zuhud. Ini. Dan Imam Ahmad Abu Haris Muhasibi juga seorang mutakalim, bukan hanya sufi. Jadi seorang mutakalim yang juga sufi itu memang wujud. Ini. Dan Haris Muhasibi ini guru kepada Imam Junaid. Dan jangan sangka bahawa ahlul hadis ini tidak bertasawuf. Itu tak betul. Ahlul hadis ini akidah dia akidah dia berbeza dengan Asy'ariyah, itu pun tidak betul. Pembahagian seperti itu adalah pembahagian yang celaru. Kerana apa? Yang benar ahlu hadis bermaksud orang yang berisytighal dengan ilmu hadis. Itu ahlu hadis. Jadi ahlu hadis ini ada siapa? Ada golongan Asy'ariyah di kalangan muhaddisin. Imam Baihaqi ahlul hadis. Tapi dia itu berakidah dengan mazhab Asy'ari dalam i'tiqad. Ini. Kan? Ada juga ahlul hadis di kalangan golongan Syiah. Kita kenal bahawa Syiah juga ada ahlu hadis dia. Ahlu hadis ada. Dipanggil ahlu hadis. Ahlu hadis indal Syiah. Sebab apa? Maksud ahlu hadis itu yang berisytighal dengan hadis. Jadi salah kalau i'tiqad ahlu hadis ini berbeza dengan Asy'ari. Asy'ari ini mutakalimin, ahlu hadis ini itu pembahagian yang tidak benar dan dikritik oleh banyak ulama, termasuk Profesor Dr. Idris Fasil Fihri, guru kami di Maghribi, di Universiti Al-Qarawiyyin, di Jami' Al-Qarawiyyin di Fes. Dia kata kita ada banyak ahlul hadis yang juga Asy'ariyah. Jadi pembahagian itu tak betul. Kalau tokoh-tokoh seperti Al-Imam Ibn Taymiyah misalnya, Ibn Qayyim, ini kita panggil akidah dia adalah bukan kita sebut ahlul hadis, tapi dia juga seorang ahlul hadis dari sisi isytighal dalam ilmu hadis, betul. Tapi dia juga bermazhab fiqh, iaitu fiqh mazhab Hanbali. Fiqh mazhab Hanbali, betul. Cuma akidah dia bukan akidah Asy'ari, dan dia lebih cenderung, kalau menurut sebahagian ulama seperti Al-Imam Subki, menyebutkan bahawa dia dan muridnya Imam Ibn Qayyim adalah lebih kepada mazhab dalam akidahnya condong kepada Hasyawiyatul Hanabilah. Sesuai dengan perdebatan dan perbincangan yang telah dibahas oleh ulama. Jadi jangan mixkan dua istilah tersebut. Istilah ahlul hadis. Ahlul hadis ni orang yang isytighal ataupun dia ini fokus perbahasan dia, pengkajian dia adalah hadis. Okey. Asy'ari berarti akidah dia mengikut neraca ulama yang mengikut mazhab Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang mana dia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini. Okey, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Tetapi jikalau didatangkan oleh orang akan syubhat di dalam i'tiqad, atau didatangkan oleh orang akan i'tiqad orang ahli bid'ah seperti i'tiqad orang Mu'tazilah atau Jabariyah dan barang sebagainya, maka ketika itu wajib atas seorang yang di dalam negeri itu menolakkan akan i'tiqad yang syubhat itu, dan wajib menolakkan akan i'tiqad bid'ah itu, tetapi wajib yang demikian itu atas fardu kifayah, dan memadalah di dalam negeri itu satu alim yang pandai menolakkan akan syubhat itu dan menolakkan i'tiqad orang yang bid'ah itu, kerana yang demikian itu sekira-kira hajat jua. Wallahu alam. Jadi ahli kalam, ilmu kalam yang diajarkan kepada ahli-ahlinya. Kalau zaman dulu tu
tak semua orang boleh mendapat pendidikan yang tinggi di madrasah nizamiyah yang ada di Baghdad. Madrasah nizamiyah ni adalah madrasah tempat Imam Ghazali ajar. Sebelum dia adalah Imam Juwaini. Jadi tak semua orang dapat masuk. Kira macam zaman dululah. Tak semua orang dapat masuk Universiti Malaya. Only among the elites. Bukan elites pangkat atau kekayaan. Tapi elites means dia memang lulus ujian tinggi yang bagus baru dapat masuk. Kan lebih kurang macam itulah contoh dia. Jadi among the elites, maksudnya orang-orang yang pandai lah, yang alim, tak dapat pointer banyak ni tak boleh masuk. Dapat pointer banyak ni baru boleh masuk. Misalan dia macam tu. Jadi kerana itu jadi yang pergi belajar di institut yang prestige ini, yang elites ini, kalau di Amerika dipanggil Ivy League universities contoh dia, di mana di situ mereka akan belajar ilmu-ilmu ini kerana mereka sudah boleh membezakan antara mutiara dan kaca. Mereka tidak akan confuse dengan istilah. Sebab kalau orang yang tidak ada cukup ilmu seperti itu, mereka mungkin akan confuse dengan istilah-istilah yang digunakan. What do you mean confuse dengan istilah? Just because ada menggunakan perkataan yang sama atau bunyi macam sama, kita akhirnya menuduh sama. Ini bahaya juga. Kan? Kita kena bezakan. Contoh dia. Di dalam ilmu kalam ada istilah khalwah. Khalwah tu apa? Iaitu dalam ilmu tasawuf ada istilah khalwah. Khalwah itu bermaksudnya bersendiri. Bertahanus bersendiri untuk berusaha menyucikan jiwa, tidak bertemu orang. Contoh dia. Tapi di dalam enakmen syariah contohnya bila sebut khalwat, sama perkataan dia, khalwah atau khalwat, itu berarti lelaki dan perempuan berduaan yang tidak mahram dan tidak halal. Ini adalah dihukumi khalwat dan boleh kena jenayah. Misalnya ini kita kena nampak dua beza. Sebagaimana kalau orang sedang gunakan istilah tidak pada tempatnya, orang yang tidak biasa membaca ilmu seperti ini akan confuse antara dua istilah tersebut. Sebab itu ilmu ini diajarkan di kalangan elit, para pelajar elit. Maksud elit itu dari segi khas, iaitu mereka ada ilmu yang cukup untuk mempelajari perkara ini, atau mereka dalam keadaan guidance yang cukup. That is the most accurate meaning. Means mereka ini menuntut ilmu dalam keadaan ada guidance, ada petunjuk. Ada petunjuk untuk mengajarkan ilmu tersebut supaya mereka faham. Contoh dia, maka ketika mereka keluar takharruj daripada madrasah tersebut, mereka akan menjadi orang yang terkehadapan untuk membantras pemikiran-pemikiran luar yang sudah mengurangi atau mengancam akidah umat Islam itu sendiri, seperti golongan Jabariyah, Qadariyah, Syiah, Wahabinya dan lain-lain. Ini akan diusaha untuk dibersihkan dengan hujah dan ilmu yang mereka ada. Jadi hukum mempelajari ilmu kalam seperti ini adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Maka boleh ada, tapi bagi yang layak lah. Jadi tak betul lah kalau kita buka di masjid, kita buka kitab ilmu kalam yang tinggi-tinggi, syarah maqasid ke, mawaqif ke, hatta contoh dia Kubra Yakiniyat Syekh Ramadan Al-Buti misalnya. Sebab itu perbahasan yang tinggi. Orang awam tidak akan mengambil manfaat daripadanya. Begitu juga dalam ilmu tasawuf, buka di masjid tapi buka kitab yang terlalu tinggi, buka kitab yang esoterik, kita panggil esoterik, yang madnun, yang patut dikedekutkan, yang tak boleh diberi secara sembarangan. Ini kita takut orang boleh salah faham, salah message, sehingga terjadinya ta'tilus syariah. Dan itu juga tidak, ini disebut oleh Al-Imam Abdullah Al-Haddad, haram. Haram mengajar ilmu ini. Walaupun isinya tidak sesat, tapi haram mengajarkan kerana dikhawatirkan mafsadah yang besar akan terjadi. Ini kita kena faham. Begitu juga ilmu fiqh. Di masjid nak buka ilmu fiqh, muqaranatil mazahib, perbandingan mazhab di masjid. Jadi nanti orang awam yang
Dia dah biasa mazhab Syafi'i, lepas tu dia belajar, oh ada mazhab ni, mazhab tu. Dan yelah kalau dah tahu, kalau tak guna, dia rasa rugi, akhirnya dia tasahul, ambil tatabu'ur rukhas. Tak apa, basuh muka, basuh rambut, basuh sikit ikut mazhab Syafi'i, aku ambil mazhab Maliki, pegang perempuan tak batal. Contoh dia. Kan? Ini macam mana? Akhirnya terjadi taufik yang dia mungkin tak sedar. Kalau dia dah sedar mungkin bab tu, tapi yang lain dia tak sedar. Ini benda-benda yang kita khawatiri. So, kita jangan semua ilmu itu dibuka seluasnya dengan cara seperti itu. Tapi dia perlu kepada guidance. Means kalau diajarkan dengan dalam universiti misalnya, dalam daurah khusus tertentu, itu tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Tapi itu bukan, jadi ini bukan semua perkara ini dan kesalahan-kesalahan awam ini bukan penyebab kepada rusaknya ilmu itu, bukan penyebab macam kita nak kata ilmu kalam itu sendiri haram dan bid'ah dan sesat. Sebab ilmu kalam, iaitu ilmu kalam ni ilmu yang mendalam dalam perbahasan akidah. Dia sisi positif dia juga banyak, iaitu untuk membenteng akidah ahli sunnah wal jamaah misalnya. Ilmu tasawuf yang tinggi penting bagi, iaitu bagi keperluan-keperluan bagi orang-orang yang dalam bidangnya, yang khawas misalnya, dan lain-lain. Seperti ilmu fikih muqarin, iaitu muqarranatul fiqh, muqarranatul madahib, dia perlu kepada ifta' dan lain-lain. Ini. Jadi ilmu ini bukan tidak boleh, tapi kena tengok konteks siapa yang boleh diajarkan ilmu tersebut, siapa yang tidak. Sebab tu kita kena proporsional. Proporsional ni maksud dia iaitu tengok portion dia. Portion dia maksud dia tengok khitab dia, dengan siapa yang kita berbicara. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Sedangkan Ustaz macam mana dengan Ustaz mengajar kitab Siyarus Salikin ini, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani ini? Ini kan tingkat tinggi tak sebenarnya kitab Siyarus Salikin ini ikhtisar kepada Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ini dikarang oleh Imam Ghazali untuk awam. Ini untuk awam. Jadi dia kena disyarahkan dengan cara yang betul dan mudah untuk orang awam faham dan dengar. Melainkan kalau buka kitab tasawuf yang lagi tinggi, itu tak betul lah. Tak sepatutnya dibuka kepada orang awam. Misalnya. Okey, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kita masuk fasal selanjutnya, iaitu fasal ini suatu fasal pada menyatakan makna iman dan Islam. Iaitu menyatakan makna iman dan Islam. Makna iman itu pada lughah ialah ibarat daripada tasdiq. Jadi al-imanu huwa at-tasdiq, iaitu membenarkan akan barang yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Taala, dan tempat tasdik itu di dalam hati manakala lidah itu terjemah daripadanya. Jadi ini apa? Didatangkan oleh Rasulullah SAW daripada Allah Ta'ala, dan tempat tasdik itu dalam hati manakala lidah itu terjemah daripadanya. Bila kita melafazkannya, itu terjemah. Maksud dia menggambarkan, mengibaratkan apa yang ada dalam hati. Itu asas. Jadi kita dah bahas dalam kelas-kelas yang lalu, termasuk Hidayatus Salikin, tentang iaitu al-imanu huwa at-tasdiq. Jadi kita kena betulkan sedikit kesalahfahaman orang tentang iman. Jadi ada di kalangan anak-anak kita yang belajar di sekolah, dia memahami iman itu adalah membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, membuktikan dengan perbuatan. Ini bukan hakikatul iman, bukan ontologi iman, bukan maksud iman dengan sebenarnya. Kerana iman adalah tasdik bil qalbi, membenarkan dalam hati. Terjadi khilaf, sebahagian ulama kata membenarkan dalam hati dan mengucapkan dengan lisan. Disyaratkan dia kena ucap lisan baru dia kata ada iman. Sebahagian ulama. Tapi yang dipilih, yang dimuktamadkan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah antara Asy'ariyah dan Maturidiyah, yang maksudnya setelah waktu fase tarjih, adalah al-imanu, beriman adalah maksudnya iman at-tasdiq bil qalbi, membenarkan dalam hati. Sedangkan mengucapkan dengan lisan itu adalah
syarat untuk menganggap dia itu Muslim di dunia ini secara zahir. Kerana kalau dia tak syahadah, macam mana kita nak tahu dia Muslim? Itu maksud dia. Itu saja. Tapi di sisi Allah, dia mungkin ada iman. Efek dia apa? Ialah kalau dia tak mengucap dengan lisan, macam mana dia nak dimandikan, nak dikafani, nak dikuburkan di kubur Islam. Kalau dia tidak, tu macam mana dia, kalau dia itu adalah asnaf nak diberikan zakat, macam mana dia itu untuk ditarik zakatnya juga, macam mana ia itu untuk mendapat hak-hak tertentu dalam Islam, dan lain-lain, asnaf kan kita panggil. Begitu juga perkara lain. So perlu kepada melafazkan, iaitu syahadah iqrar bilisan tadi. Sedangkan dibuktikan dengan perbuatan itu kamalul iman, kesempurnaan iman. Maksud kesempurnaan iman means seorang itu dianggap iman dia sempurna bila dia bukan hanya beriman dalam hati, bukan hanya mengucapkan declare dia itu seorang Muslim, tapi juga dia melakukan amal ibadat segala hukum hakam yang diwajibkan oleh Allah. Sebab itu kita tak boleh mudah-mudah menghukum kufur kepada murtakibul kabirah, orang yang banyak buat dosa besar. Walaupun orang buat dosa besar, sebesar apapun dosanya, selagi dia bukan kufur, maksud dia memang diiktikad wujudnya Allah, kita tak boleh kafirkan mereka. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Kita tidak mengkafirkan murtakibul kabirah. Okey. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu disebut, dan makna Islam itu ibarat daripada iz'an dan taslim. Ini makna Islam itu ibarat iz'an dan taslim, iaitu patuh, yakni menjunjung dan menerima barang yang didatangkan oleh Rasulullah SAW. Dan tempat Islam itu am daripada iman, iaitu di dalam hati dan lidah dan segala anggota, kerana tiap-tiap tasdik dengan hati itu dinamakan taslim. Jadi Islam itu taat. Taat. Jadi bila orang itu iktikad dalam hati dan mengucapkan dengan lisan, lalu dia taat dan dia buat. Ini Islam dan iman. Kan? Okey. Dan demikian lagi mengerjakan taat dengan segala anggota itu dinamakan taslim. Taat itu dinamakan taslim. Maka adalah makna Islam itu pada lughah am daripada iman. Jadi maka adalah makna Islam pada lughah am daripada iman. Bila Islam tu lebih umum daripada iman. Dan iman itu khas. Dan adalah iman itu satu juzuk daripada Islam. Jadi kita tahu iman ini adalah salah satu bahagian daripada Islam yang terlebih mulia, dan tiap-tiap tasdik itu taslim dan tiap-tiap taslim itu tasdik. Saling melengkapi. Ini yang juga diajarkan dalam kitab Jauharatul Tauhid dan syarah-syarahnya. Yakni tiap-tiap iman itu dinamakan Islam dan tiap-tiap Islam itu dinamakan iman. Yakni sah kita katakan tiap-tiap orang yang mukmin itu orang yang Islam, tetapi tiada lazim daripada orang Islam itu kita katakan mukmin yang kamil. Jadi kita katakan apa? Iaitu yakni tiap-tiap orang mukmin itu orang yang Islam, tetapi tiada lazim orang Islam itu kita katakan mukmin yang kamil. Mukmin yang kamil ialah kan, belum tentu. Okey, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Adapun makna iman dan Islam itu pada syarak, maka iaitu terkadang keduanya itu satu makna, seperti firman Allah, fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Artinya, maka kami keluarkan akan seorang yang ada di dalamnya itu daripada mukmin, maka tiada kami dapat di dalamnya seorang yang lain daripada satu rumah daripada muslimin. Akhrajna man kana fiha minal mu'minin wa fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Dan tidak ada pada ketika itu melainkan satu rumah jua, yakni adalah murad dengan mukmin dan muslim pada ayat ini satu jua, kerana orang yang di dalam satu rumah itu iaitulah mukmin dan muslim. Okey. Dan terkadang berlainan makna iman dan Islam itu, seperti firman Allah Ta'ala. Kadang-kadang makna dia beza. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Iaitu telah berkata beberapa orang Arab, telah beriman kami. Amanna.
Maka kata olehmu tiada kamu beriman. Kul lam tu'minu, dan tetapi kata olehmu kami Islam. Lakin qulu aslamna. Si ayat Al-Hujurat nombor 14. Okey. Lalu dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Jadi Imam Ghazali berkata, wa ma'nahu istaslamna fi dhahiri fa arada bil imani hauna tasdiqul qalbi faqat, wa bil islami istislam zahiran wa bil lisani wal jawarihi. Jadi Imam Ghazali diterangkan makna ayat ini, Islam kami pada zahir jua, tiada beriman di dalam hati. Maka dikehendak dengan iman pada ayat ini, iaitu tasdiqul qalbi, membenarkan dengan hati. Tasdiqul qalbi, yakni membenarkan di dalam hati jua. Dan murad dengan Islam itu menerima pada zahir jua dengan lidah dan segala anggota. Wallahul muwaffiq. Okey. InsyaAllah dah jelas perkara ini. Kita masuk bab kedua insya-Allah. Bab kedua pada menyatakan rahsia taharah. Sekarang kita masuk bab kedua, iaitu rahsia taharah. Rahsia taharah. Jadi ini dah masuk dalam babu asrarit taharah kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kitab Ihya Ulumuddin ni kalau yang tahu bahasa Arab, ini kitab yang sangat-sangat kita anjurkan dan kita suruh untuk dibaca. Sangat-sangat. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Yakni bersuci daripada hadas yang zahir dan daripada najis yang zahir. Ini taharah. Bab yang kedua ini pada menyatakan rahsia taharah. Jadi bab kedua ini pada menyatakan rahsia taharah. Yakni bersuci daripada hadas yang zahir dan daripada najis yang zahir. Dan lagi akan datang menyatakan bersuci daripada hadas yang batin dan najis yang batin. Jadi pertama dia sebut yang zahir, lepas tu yang batin. Ini. Jadi suci pun ada zahir dan batin. Ada. Menurut Imam Ghazali ada. Okey. Tapi dengan makna yang itulah ilmu tasawuf inilah yang digunakan untuk mensuci yang batin. Jangan pula kita pergi operate dada, pergi Clorox. Tak betul lah tu. Kan? Jadi dia ada kaedah-kaedah ni. Penyucian jiwa, tazkiyatun nafs. Firman Allah Ta'ala, rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Beberapa laki-laki yang kasih mereka itu akan bahawa bersuci mereka itu, dan Allah Ta'ala itu kasih akan orang yang bersuci itu. At-Taubat ayat 108. Dan firman Allah Ta'ala, ma yuridullahu liyaja'ala alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum. Tiada menghendaki Allah Ta'ala kerana menjadikan atas kamu di dalam agama itu daripada susah dan picik, tetapi menghendaki Allah Ta'ala kerana menyucikan akan kamu. Surah Al-Ma'idah ayat 6. Ini adalah dua ayat menunjukkan bahawa Allah SWT mencintai, menyukai, yuhibbul mutatahhirin. Ini mutatahhirin, orang-orang yang suci. Yutahhirakum. Contoh dia. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, miftahus salati at-tuhuru. Anak kunci sembahyang itu bersuci. Ini miftahus salati at-tuhuru. Anak kunci sembahyang itu bersuci. Hadis riwayat At-Tirmizi seperti yang ditakhrij oleh Al-Iraqi. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal dinu 'ala nadhafah, iaitu dibinakan, yakni didirikan agama itu atas suatu yang suci. Rawahu Tabrani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani, tapi menurut Al-Iraqi hadis ini hadis yang dhaif. Tapi ingat, hadis yang dhaif bukan berarti ditolak. Jadi jangan hanya hadis tu antara sahih dan tidak sahih. Tidak sahih berarti dhaif atau lainnya terus ditolak. Tidak, belum tentu. Kerana hadis yang dhaif mungkin disupport dengan hadis yang sahih. Itu adalah kaedah dalam dirayah, dalam memahami
Dalam memahami nusus, kalau kita rujuk dalam kitab-kitab fiqh sekalipun, banyak hatta Al-Imam Nawawi dan imam-imam lain berhujah dalam menggunakan bahagian perkara, iaitu hatta ada di kalangan dalil yang mereka pakaikan adalah dalil daripada hadis yang daif sekalipun, tapi dengan kaedah yang betul cara memahami hadis-hadis tadi. Dan lagi sabda Nabi SAW, at-tuhuru syatrul iman. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Muslim, Al-Iraqi. Mengambil air sembahyang itu seperdua iman, syatrul iman. Syatrul iman ni seperdua iman. Yakni mengambil air sembahyang yang menyucikan ia akan hadas itu setengah daripada iman, dan mengerjakan sembahyang itu setengah iman, dan mengerjakan keduanya itu sempurna iman. Ini dia hadir wal hadirat hafizahullah. Dan diketahui olehmu bahawasanya taharah itu 4 martabat. Jadi Imam Ghazali nak katakan bahawa taharah ni terbagi kepada 4 martabat. Pertama, menyucikan anggota yang zahir daripada hadas yang besar dan hadas yang kecil, dan daripada segala najis dan daripada segala yang cemar-cemar. Ini adalah yang paling tinggilah, menyucikan anggota zahir daripada hadas yang besar dan hadas yang kecil dan segala najis, dan daripada segala yang cemar-cemar. Ini martabat yang awal. Jadi kita hari ni martabat ni lah ni. Ni kita baru martabat yang pertama. We are cleansing. Yani cleansing apa? Cleansing kita punya badan daripada najis, kotor, bau busuk. Itu yang kita bersihkan. Najis-najis, kotor. Kalau kita buang air, kita suci, kita istinja sampai bersih dan lain-lain. Itu baru level pertama. Ini level pertama. Kedua, menyucikan segala anggota yang 7 daripada berbuat dosa dan maksiat. Kita level kedua ni belum selesai lagi. Level kedua ini memastikan segala anggota yang 7, mata, hidung, telinga, mulut, tangan, kaki. Ni. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan? 7 daripada buat dosa dan maksiat. Tengok benda yang haram, dengar ribah orang, dengar kata gosip orang, lidah fitnah orang. Kan? Okey. Dan juga jalan kaki pergi buat benda yang tak baik, tangan mencuri dan lainnya. Memfitnah dan lainnya. Ini benda yang bahaya, tak boleh tahu. Kedua ni kena bersih. Ini level kedua. Kita level kedua pun tak lagi, sebab kita masih level pertama. Nak solat kena suci. Itu je lah kita baru tu. Lebih teruk lagi, dia tak peduli. Solat pun tak, wuduk pun tak lah. Ini bahayalah. Muslim tapi macam tu, itu bahayalah. Tapi bukanlah kita kafirkan. Cuma tak bolehlah macam tu. Nak kabarkan, janganlah macam tu. Ini level kedua. Ketiga, menyucikan hati daripada segala perangai yang kejahatan dan daripada sifat yang kecelaan seperti riak, takabur, ujub dan ghadab dan barang sebagainya seperti yang lagi akan datang. Semua itu pada kisim bahagian yang ketiga pada rubuk muhlikat. Yang ketiga apa? Dia sucikan hati. Tadi itu dia menjauhkan tangan, tubuh semua ni daripada buat maksiat zahir. Dia tak buat maksiat, tengok maksiat pun tak. Kaki tak pergi tempat maksiat, tangan tak buat maksiat, tak buat fitnah, tak cakap benda tak baik. Tak, dia jaga semua tu. Dia tahan diri dia daripada buat maksiat. Tapi derajat ketiga ini bukan hanya itu. Perasaan ujub, riak tu rasa show off. Ujub rasa hebat, takabur rasa sombong. Kan? Ghadab, marah. Ini dia bersihkan dalam hati dia. Dia sucikan. Dia sucikan hatinya dari perkara ini. Ini dia betul-betul bersihkan. Ini level ketiga. Kita level kedua pun belum lagi, tuan-tuan. Level ketiga tu macam tu. Itu orang sufi yang sebenarnya. Bila dia riak je, kita kadang tengok macam orang gila nak sikit-sikit. Astaghfirullah. Bukan, kadang-kadang dia tu yang tahu hati dia, diri dia saja. So mungkin lintasan hati, ngata ke apa tu lalu dalam hati dia. Maka dia pun mengeluarkan perkataan astaghfirullahalazim, istighfar untuk menjauhi perkara tersebut
Siapa tahu, kita tak tahu. So we cannot judge him. Kan? So biarkan dia. Ada yang kata itu orang sufi ni pelik, cakap sendiri. Bukan, dia tengah cakap dengan diri dia untuk mengawal diri dia penyakit yang kotor kat dalam hati tu. Siapa tahu. So we don't judge. Kita jangan hukum dia, jangan sangka buruk dengan dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. So ini perkara yang kita perlu betulkan. Kita perlu kepada pembetulan. Ini. Yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan, adalah menyucikan rahsia di dalam hati daripada masyghul dengan barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Dan inilah taharah anbiya, awliya yang siddiqin dan awliya yang siddiqin. Yang keempat ni bukan hanya ghadab lawan, bukan hanya riya, astaghfirullahalazim, ni riya ni tak boleh ni. Bukan hanya ni wujub ni tak boleh ni, ni sombong ni, takabur ni tak boleh. Bukan tu. Dia dah bukan level tu dah. Tu dah bersih dah. Dia apa sahaja yang selain Allah ditolak. Apa sahaja yang selain Allah ditolak. Hati dia 24 jam kepada Allah SWT semata-mata. Ini. Hanya Allah SWT semata-mata. Tidak ada lain melainkan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Hanya Allah yang perlu untuk kita ada dalam hati kita. Tidak ada dalam hati melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini derajat yang tertinggi kalau dalam kitab ni lah. Kalau dalam kitab iaitu Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ini yang disebutkan menyucikan rahsia di dalam hati daripada masyghul dengan barang yang tiada lain daripada Allah Ta'ala. Dan inilah taharah anbiya dan awliya yang siddiqin. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kita cuba berusaha untuk, kalau kita tak dapat sampai pun, bukan kita confident kita akan sampai yang keempat, minimum kita pastikan 1, 2 ni kita dapat conquer. Minimum 1 dan 2. Kalau 1 sahaja masih ada maksiat, bahaya. Tak cukup. Kena nombor 2 ni minimum. Kalau boleh ketiga, Masya Allah. Kalau keempat, hebatlah. Tapi of course, kita macam rasa pesimis tu ada, rasa pesimistik tu ada. Tapi whatever it is, kita minimum kita cuba 1 dan 2. Level 1 dan 2 ini. Kita cuba azam, letakkan azam kita hari ini. Pastikan 7 anggota kita bersih daripada segala dosa dan maksiat. Kita kena ada azam seperti itu. Bukan mudah. Ya, susah. Saya pun tahu itu susah. Diri saya lagi susah. Kita nak buat ni memang sangat susah. Tapi kita kena ada azam untuk itu. Lalu disebut oleh Al-Imam Syekh Abdul Samad Al-Falbani. Dan taharah pada tiap-tiap martabat itu ada baginya takhliyah. Takhliyah itu adalah takhalli anir radha'il, membersihkan diri daripada segala perkara yang buruk, yakni menyucikan. Dan ada baginya itu tahliyah, menghiaskan, tahalli bil fadail, yakni berpakaian yang baik dan perhiasan yang dipuji oleh syarak. Jadi martabat ini kita kena ada usaha tahalli anir radha'il wa tahalli bil fadail. Lalu muallif berkata, maka taharah yang pertama itu menyucikan anggota yang zahir. Yang pertama menyucikan anggota yang zahir daripada segala hadas dan najis supaya mengesahkan akan ibadat yang zahir. Ialah solat tak sah tanpa wudu. Kesalahan golongan yang dipanggil batiniah ini. Jadi jangan mudah sikit-sikit tuduh orang batiniah. Tapi batiniah tu memang sesat. Batiniah tu macam mana? Dia kata orang yang wudu, yang bersihkan dari najis, solat, ini orang yang bersih secara zahir sahaja. Sahaja tu macam okey. Tapi salah dia, macam kita ni, maksud batiniah tu, golongan batiniah dia kata kami ini membersihkan dalam batin. Walaupun zahir kami ni kotor. Itu tak betul. Kalau kotor dengan maksud dia pakaian mungkin tak adalah cantik, tak adalah bagus, tak adalah rapi, tapi tutup aurat walaupun murah, itu tak ada masalah. Tapi masalah dia memang tak menyucikan benda yang najis, tidak mengikut syarat dan rukun solat. Dalam tak berwuduk, solat tanpa wuduk, atau dia tak solat sama sekali. Berarti dia meninggalkan hukum zahir.
Ini batiniah. Jadi batiniah ni orang yang pentingkan batin tapi meninggalkan yang zahir. Islam tak macam tu. Ahli sunnati wal jamaah, tasawuf bukan macam tu. Tasawuf ini zahir, kena betul-betul taat dan suci, bersih, dan juga batinnya juga bersih. Kalau itu barulah ilmu zahir dan ilmu batin. Itu barulah di zahiran wa batinan. Ini barulah tasawuf yang sebenar. Kalau yang pentingkan batin tapi zahir tidak pentingkan, tidak, itu dusta. Kalau ada hari ni kata, kami ni pentingkan hati yang bersih. Hati ni kena bersih. Ini yang kami pentingkan. Lepas tu solat tak payah solat bila hati dah bersih. Itu bukannya hati bersih. Itu menunjukkan takabur, sombong. Konon-kononnya dengan hati mereka ni dah bersih. Sebab itu tak wajib solat. Itu justru tanda hati dia tu kotor. Hati dia itu keruh. Hati dia tu najis. Kerana apa? Kerana dia sombong, merasa perkara yang zahir itu tidak layak bagi dia kerana dia dah high level. Itu salah. Kita tolak perkara ini. Ini kita tolak. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan selalu dengar istilah orang sikit-sikit, ini golongan batiniah yang sesat. Nak tahu batiniah yang sesat adalah apabila dia menghalalkan yang haram, dia meninggalkan yang fardu dengan alasan yang penting adalah batin bukan zahir. Itu kita tolak. Tapi kalau orang tersebut dia itu ubudiahnya tinggi, zahirnya itu bersih, melaksanakan segala ibadat, tidak meninggalkan yang wajib, bahkan yang sunat pun jadi macam wajib, misalan dia, maka bila contoh dia kata zahir tak penting, yang penting batin, takkanlah maksud dia meninggalkan yang zahir sedangkan dia sendiri melaksanakan semua ibadat yang zahir. Maksud dia adalah zahir itu juga penting, tapi batin ini perlu kita jaga kerana dia dalam bab zahir ini dia laksanakan secara istiqamah, tidak meninggalkan perkara yang zahir secara istiqamah. Istiqamah tu konsistensi. Dia tidak meninggalkan perkara zahir sama sekali. Tapi dia tahu orang kadang tak peduli perkara batin, maka dia kata batin tu penting, nak kena bersihkan. Ini kita kena faham konteks dia. Jadi jangan mudah menuduh orang. Kita sebagai umat Islam tak boleh mudah untuk menuduh orang. Dan toharah yang kedua itu menyucikan anggota yang 7 itu, iaitu mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan, kaki, daripada segala maksiat yang zahir dan daripada segala dosa, supaya melepaskan daripada siksa dan daripada suatu yang memfasikkan, dan supaya jadi adil. Ini. Jadi dia kena bersihkan semua ini. Semua zahir, perkara-perkara itu dia kena bersihkan. Jadi ulama tasawuf ini zahiran wa batinan. Tadi. Jadi 1, 2 ni masih zahir, yang kedua ni ada batin sikit. Sebab hati ni termasuk. Ini termasuk hati, ini termasuk mata, telinga, lidah, perut. Yang 7 tu yang tu perut. Maaf, bukan hati. Hati yang ketiga. Perut, anggota perut dan kemaluan dan tangan dan kaki daripada segala maksiat yang zahir, daripada dosa. Ini. Okey, supaya dia jadi betul-betul bersih daripada dosa. Ini level kedua. Yang ketiga ni baru batin. Dan taharah yang ketiga itu menyucikan hati daripada segala perangai dan daripada sifat kejahatan yang ada di dalam hati itu. Seperti ujub, riya, hasad, ghadab. Ghadab tu marah. Ujub tu rasa hebat. Riya tu show off. Takabur, sombong, khianat. Khianat. Ini hati berkhianat dan barang sebagainya, dan supaya bersifat dengan segala sifat kepujian, sifat terpuji seperti ikhlas, zuhud, wara' dan tawaduk, dan supaya berpakaian ia dengan perhiasan takwa dan perangai yang baik-baik lagi soleh. Ini dia. Ini yang kedua. Susah. Yang ketiga ni memang sangat susah. Sangat susah. Dan kita pernah cuba latih hati ini. Dan taharah yang keempat itu menyucikan ruh, iaitu rahsia yang di dalam hati daripada masyghul, sibuk dengan barang yang
lain daripada Allah Ta'ala supaya lepas daripada ghaflah lalai dan lepas daripada majhul sibuk dengan dunia yang hina, dan supaya berpakaian ia dengan perhiasan, ia dengan zikrullah, dan semata-mata hatinya itu ingat kepada Allah Ta'ala dan majhul hadir kepadanya, supaya berperangai dengan perangai anbiya dan aulia, supaya level dia seperti sifat iaitu para anbiya dan aulia yang siddiqin, yang muqarrabin, seperti firman Allah Ta'ala, Qulillahu summa dharhum fi khawdihim yal'abun. Iaitu apa? Takuti Allah Ta'ala, kemudian tinggalkan olehmu akan mereka itu, iaitu apa? Di dalam pekerjaan mereka itu bermain-main. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah, surah Al-An'am tadi, ayat ke-91. Mungkin kita iktifakkan pengajian kita pada hari sampai sini. Pada minggu hadapan kita akan sambung dengan kalam Al-Imam Al-Ghazali sebelum kita masuk pada perkara yang bersifat, iaitu bahagian yang pertama, bersuci daripada najis. InsyaAllah aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.